menunggu masa untuk cuti bersalin kan. Jadi yang take over adalah Cikgu Fatin. So lepas ni saya akan deal dengan Cikgu Fatin lah. Jadi untuk petang ni saya akan bagi rakaman, rakaman Google Meet kita kepada Cikgu Hafizah dulu. Awak panggil Mu'alimah Mu'alimah Hafizah dulu. Kemudian mungkin Mu'alimah akan panjangkan pada anak-anak lah. Dan mungkin juga anak-anak boleh panjangkan juga pada kawan-kawan yang tak ikut bengkel kita petang ni. Okey, dan saya belum deal lagi dengan Mu'alimah Hafizah tentang apa dia topik yang akan saya cover. Justru itu petang ni kita akan review mengenai format kertas SPM bermula 2021 ni sebab ni adalah format terbaru. Format terbaru untuk anak-anak dan dikhabarkan bahawa anak-anak pun telah telah mendapat bengkel teknik menjawab minggu lepas. So, Alhamdulillah lah. So hari ni sebagai pengukuhan dan saya fokus hanyalah pada bahagian A sahaja. Bahagian A sahaja. Okey, kalau anak-anak boleh download, saya ada boleh scan QR code tu. Okey, saya dah paparkan QR code bahan untuk anak-anak muat turun. So, bolehlah muat turun bahan tersebut. Tak sempat nak print kan? Tapi nanti bila-bila anak-anak print sebab dekat situ adalah beberapa tips untuk menjawab soalan. Okey. So, saya akan terus mulakan. Oh, saya lupa pula nak screen sharing. Sekejap ya. Alright. Okay, suara saya jelas ke tak anak-anak? Jelas. Alhamdulillah. Okay. So, yang telah saya share, saya paparkan, ni adalah QR code untuk anak-anak scan dan download lah. Dan download bahan kelas tambahan kita petang ni. Okay, petang ni special sikit sebab kita baru mula jadi saya akan bagi format kertas SPM, bagi sedikit tips teknik menjawab untuk kertas 2 bahagian A, fokus bahagian A sahaja. Dan selepas ni minggu depan insya-Allah kita akan mula fast track untuk topik-topik tingkatan 5. Saya fokus tingkatan 5 dulu and then kita akan buat tingkatan 4. Kemudian kita akan buat keseluruhan SPM. InsyaAllah, mudah-mudahan. Semoga Allah mudahkan kita lah. Okey, saya harap anak-anak dah scan, dah download. Okey, bahan kelas tambahan kita petang ni. So, kita akan mula dengan review dia dulu. Review tentang kertas SPM bagi subjek sains. Okey, kod dia. Anak-anak kena tahu juga kod dia. Kodnya adalah 1511. Okey, 1511 dan ini mulai tahun 2021. Okey. Sekejap Okey. Alright, kepada anak-anak yang baru masuk, sekarang ni kelas tambahan kita adalah berfokus pada format SPM Sains, bagi subjek Sains. Okey, anak-anak kita ada 2 kertas sebenarnya, kertas 1 dan kertas 2. Kalau tengok kod dia 1511 palang 1 untuk kertas 1, palang 2 untuk kertas 2 lah. So jenis instrumen, okey, kalau kertas 1 adalah objektif, manakala kertas 2 adalah subjektif. Okey, jenis item, bentuk soalan macam mana? Okey, kalau objektif dia ada aneka pilihan A, B, C, D dan aneka gabungan. Aneka gabungan ni anak-anak yang nombor 1 jawapan apa, nombor 2 jawapan apa, 3 apa, 4 apa, kemudian A 1 dan 2. Contoh B 2 dan 3. Itu aneka gabungan. Okey, dan kertas 2, item subjektif dia, bahagian A dinamakan sebagai item berstruktur, bahagian B, item berstruktur respon terhad, bahagian C, item respon terhad atau terbuka. Okey, bila soalan kertas 1 ada 40 soalan sahaja. Berbanding tahun lepas KBSM dia ada 50 soalan tapi anak-anak ada 40 soalan. Manakala kertas 2 ada 3 bahagian. So petang ni kita nak tengok bahagian A sahaja. Iaitu soalan apa? Soalan eksperimen. Dan dia ada soalan aplikasi.
Aplikasi ni maksudnya kegunaan dia lah. Okay. Kemudian bahagian ini ada 4 soalan. Dalam 4 soalan tu ada 4 soalan aplikasi dan markah dia adalah 20 markah. Okay. Bahagian B, ini adalah soalan teori. Maksudnya anak-anak kena tahulah teorinya. Dan dia ada 6 soalan. Okay, ada 6 soalan, wajib jawab semua. Total markah dia 38 markah. Bahagian C adalah esei. Okay, tapi anak-anak, saya cakap terus terang untuk kertas sains, esei jangan jawab macam bahasa Melayu, jangan jawab macam sejarah. Esei sains ni special, anak-anak tak perlulah buat karangan panjang-panjang, perenggan panjang-panjang, tak. Tapi esei sains dia very subjektif, maksudnya anak-anak direct jawab, buat ayat saja, point dengan ayat yang penuh lah. Okay? Sebab tu esei sains sebenarnya adalah esei yang agak mudah, kan? Okay, soalan 11 adalah soalan mengeksperimen, yang ini wajib jawab. Okay, anak-anak, walaupun anak-anak mungkin tak masuk makmal, okay, tak buat eksperimen, don't worry. Kita akan terus fokus kepada soalan bagaimana nak jawab soalan merancang eksperimen. Okay. Kemudian total markahnya adalah 10. Kemudian soalan 12 dan 13 ini pilih. Pilih satu dan satu soalan membawa kepada 12 markah. Okey, mungkin anak-anak boleh tanya, kalau lebih masa boleh tak saya nak jawab 12 dan 13? Jawapannya lagi baik anak-anak jawab dua-dua. Sebab bila jawab dua-dua, nanti pemeriksa wajib tanda dua-dua soalan dan sistem, sebab kami semua makin sekarang ni online okey, sistem akan pilih jawapan mana yang paling banyak markah. Okay, sebab tu kalau ada masa jangan tidur. Apa subjek sekalipun, kalau berlebih masa jangan tidur tapi cuba jawab semua soalan. Okay, alright. Seterusnya jumlah markah. Kertas 1 disebabkan dia 40 soalan, maka jawapan markahnya adalah 40 markah. Kertas 2 ada 80 markah. Okay, wajaran konstruk, maksudnya aras-aras soalan dia apa dia? Okay, kalau kertas 1 aras soalan dia daripada pengetahuan yang paling mudah sampai analisis. Awak kena analisis maklumat-maklumat yang dia bagi dan keluarkan jawapan. Tetapi kertas 2 sehingga peringkat mencipta. Anak-anak, untuk pengetahuan anak-anak, ada 2 soalan yang anak-anak kena buat reka cipta dengan satu soalan 3 markah. Susah ke? Ada mungkin soalan susah, tapi mungkin juga reka cipta ni tak terlalu susah. So, jangan risaulah dengan soalan aras paling tinggi mencipta ni, sebab kalau anak-anak faham konsep, insyaAllah anak-anak boleh jawab. Okay? Alright, tempoh ujian kertas 1 jam suku. Okay, 1 jam 15 minit. Manakala kertas 2 jam 30 minit. Macam lama je jawapannya. Kalau anak-anak boleh jawab dengan baik, memang masa tu berlebihan. Tapi kalau jawablah dengan berstruktur, kan, menggunakan sepenuhnya masa yang dia beri. Okey, cara beri respon untuk kertas 1 biasalah dalam borang OMR, borang ABC, dan untuk kertas 2 kena tulis dalam kertas soalan. Bahagian esei dia akan ada helaian tambahan, so anak-anak tulis dalam helaian tambahan tersebut. Okey, cakupan konteks, semua yang belajar semua topik dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, aras kesukaran. Aras rendah di dalam nisbah lah, nisbah 5 kepada 3 sederhana kepada 2 aras yang tinggi. Maksudnya soalan ni 10 ke cikgu? Tak. Jawapan dia, soalan ni bukan 10 tapi itu adalah nisbah. Nisbah aras kesukaran 5 kepada 3 kepada 2. Okey anak-anak, macam mana? Mungkin anak-anak tertanya, macam mana ya anak-anak dalam fast track belajar dalam tahun ni je? Boleh ke? Okey, jawapan dia, saya ada dulu mengajar tuition seorang pelajar tahfiz juga daripada Yayasan Sofa, Yayasan Sofa kat Rembau tu. Dia bersama, dia hanya belajar akademik dekat tuition sahaja, tapi alhamdulillah untuk sains dia memang dapat A, dan keseluruhan subjek yang dia ambil, dia boleh dapat 6A. So bagi saya, tidak mustahil untuk anak-anak dapat banyak A. Tetapi kena kerja keras lah. Okay, tak ada kerja yang mudah. Okay, bila kerja keras dapatlah insyaAllah. Okay, alright. Sekarang ni anak-anak kalau ada soalan tolong sampuk terus tanya. Anak-anak jangan biasa cakap sorang-sorang. Tak seronok saya cakap sorang-sorang ni. Okay, kalau ada soalan terus tanya. Tambahan lagi anak-anak dah ada bengkel minggu lepas kan, so mungkin fresh lagi ingat. Kalau confused tanya saya terus, jangan takut, saya takkan makan anak-anak semualah. Okay, so terus tanya kalau ada soalan, kalau ada yang tak faham.
Okay. Alright. Sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni kita nak fokus pada teknik menjawab bahagian A kertas 2. Berapa markah? 20 markah. Okay, 20 markah. 20 markah ni kita kena cuba semaksimum mungkin untuk dapatkan 20 markah full. Kan? Okay, susah ke? InsyaAllah tidak susah, tapi anak-anak kena kuasai cara menjawab. Okay. Alright, anak-anak dalam eksperimen. Okay, bahagian ini adalah soalan eksperimen di mana soalan yang ditanya tu tentang kemahiran proses sains. Kita panggil kemahiran proses sains. Okay. Apa soalan dia? Pertama sekali anak-anak kena faham tentang pemboleh ubah. Okay, tentang pemboleh ubah. Okay, saya nak tanya Humaira lah. Humaira, boleh respon Humaira? Humaira. Ya, cikgu. Okay, Humaira. Berapa pemboleh ubah yang Humaira tahu? Sebenarnya ada jawapan kat depan tu, Humaira. Yep. 5. 5. Okey, boleh Humaira sebutkan? Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah dimalakan, pemboleh ubah bergerak balas. 3. 3. Ya, Humaira betul. Terima kasih atas respon. Sebenarnya betul Humaira. 3 je sebenarnya yang selalu dia tanya. Okey, manipulasi, malah, pemboleh ubah, bergerak balas. Yang saya buat anak panah tu saya pecahkan. Okey, di mana sebenarnya kita boleh kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas tu ada 2 jenis. Yang kita boleh nampak dan yang kita tak boleh nampak. Okey, tak apa. Sekejap satu-satu. Kita tengok one by one. Okey, kalau pemboleh ubah tu daripada awal eksperimen. Kita tengok daripada awal eksperimen lagi dia tak sama. Tak sama dari awal eksperimen dan kita ubah-ubahkan bacaan dia. So itu kita panggil sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, dimanipulasikan. Saya pendekkan kepada PDM. Mungkin sesetengah cikgu panggil manipulated variable. Dia bahasa Inggeris kan, so dia short form jadi MV. Alright. Humaira, saya nak tanya Humaira balik. Humaira, minggu lepas kan ada teknik menjawab kan? Jadi cikgu guna short form macam mana? Untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Ingat tak? Ingat tak dia punya apa tu pemboleh ubah dia tu? Short form, kalau macam saya pemboleh ubah dimanipulasikan saya guna PDM. Kalau cikgu minggu lepas yang buat bengkel teknik menjawab tu kan, dia guna short form apa, ingat tak? Untuk manipulasi. Ke kawan-kawan yang lain ada ingat? Ada apa? Boleh ingat? Apa dia punya short form? Kata ringkas dia lah. Ingat tak? Ke tak ingat? Apa short form apa, cikgu? Yang dimanipulasikan tu, pemboleh ubah dimanipulasikan. Dia guna short form apa ya? Perasan tak? Ke tak perasan? PYM. Oh, kalau dimanipulasi saya tak tahu. Yang saya tahu malah dengan bergerak balas je. Okey, kalau malah dia guna Dimanipulasi saya tak perasan. Kalau malah malah PYM. PYM. Okey, kalau bergerak balas? PYB. PYB. Okey, PYM, PYB. Boleh juga. Sebenarnya short form ni bukan wajib pun. Short form ni untuk memudahkan kita je. Okey, boleh je pakai yang tu supaya anak-anak tak confuse. Kejap-kejap PYM, kejap-kejap saya pula guna PM. Kan anak-anak confuse pula kan. So anak-anak boleh maintain je guna yang lama tu. Okey, ataupun boleh juga anak-anak guna yang saya punya sebab lepas ni kita akan bersama-sama dalam kelas tambahan. Okay, so it's up to you lah yang mana yang memudahkan anak-anak. Yang penting kena faham lah manipulasi tu apa, malah tu apa, gerak balas tu apa. Okay, tak faham tanya tau. Okay, saya mulakan balik. Kalau yang dimanipulasikan short form saya PDM.
Okay, PDM yang dimanipulasikan. Dia ni refer kepada faktor yang kita ubah-ubah bacaan dia dari awal eksperimen. Okay, ataupun kita tengok dari awal eksperimen dia tak sama. So tu pembeli ubah dimanipulasikan. Contoh suhu. Suhu berbeza-beza. 0 darjah Celsius, 10 darjah Celsius, 20 darjah Celsius. So dia tak sama dari awal eksperimen. Memang bacaan tu kita ubah-ubah. Itu dimanipulasikan. Okey, mala, PYM atau PM, mala Okey, mala ni dia sama. Sama ada sama dari awal eksperimen atau sama sepanjang eksperimen. Tu mala. Sama. Pendek cerita mala sama. Contoh, jenis anak pokok. Dia guna anak pokok jagung. Dua-dua anak pokok jagung. So, anak pokok adalah pembeli ubah mala. Ingat mala apa yang sama. Alright. Kemudian dekat akhir eksperimen iaitu hasil eksperimen, ini adalah pembeli ubah bergerak balas atau PYB tadi. Kan? PYB atau PBB. Saya guna PBB, pembeli ubah bergerak balas. Okey. Ini adalah faktor yang kita cari. Kita nak tengok apa dekat akhir eksperimen? Kita boleh tanya macam tu. Atau apa hasil akhir yang kita nak tengok? Okey. Atau apa benda yang tak sama dekat akhir eksperimen? Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dan anak-anak, pemboleh ubah bergerak balas ni ada dua jenis. Satu yang kita boleh nampak dengan mata. Nampak memanglah dengan mata, takkan nampak dengan telinga kan. Nampak dengan mata kita. Okey, boleh kita lihat dekat gambar tu kita nampak. Dan sebenarnya clue dia nak dapat yang boleh nampak ni, anak-anak boleh tengok dekat jadual, dekat rajah, dekat jadual atau dekat graf. Yang tu confirm kita boleh nampak. Okey. Dan satu lagi, hasil eksperimen pemboleh ubah bergerak balas yang kita tak boleh nampak. Okey. Apa contoh dia? Apa contohnya? Yang nampak dengan yang tak boleh nampak. Okey, katalah yang tak boleh nampak pertumbuhan. Pertumbuhan anak-anak. Okey, tumbuh saran. Kita tak nampak sebab tu adalah proses. Tapi yang kita boleh nampak anak-anak masa tadika, tinggi anak-anak setakat ni katalah 1 meter. Tapi sekarang ni dah tingkatan 5, tinggi anak-anak 1.8 meter. Tinggi tu 1.8 meter. So kita nampak tingginya 1.8, tingginya berubah. Kita nampak dekat mata. So itu pemboleh ubah bergerak balas nampak. Okey? Kalau tak nampak pertumbuhan, katalah nama apa? Fahmi. Fahmi mengalami pertumbuhan yang pesat. Kita tak nampak Fahmi bertumbuh. Kita tak nampak setiap hari ketinggian tulang Fahmi makin panjang. Tak nampak. Tapi yang kita nampak apa? Tinggi Fahmi 1.8. Contoh. So itu beza nampak dengan tak nampak. Okey, dan anak-anak kena ingat semua pemboleh ubah mesti ada parameter. Parameter. Contoh parameter. Okey, macam ni. Ni contohlah manipulasi kehadiran nitrogen. Bab 3 dah belajar tentang nutrisi. Saya sudah baca dah tentang nutrisi. So tumbuhan perlukan nutrien, contohnya nitrogen. Okay. So pembeli ubah dimanipulasi kehadiran nitrogen. Kehadiran ni lah parameter. Okay. Ini adalah parameter. Kehadiran ni refer ada ke tak ada? Ada nitrogen ke tak ada nitrogen? Okay. Kemudian pembeli ubah bergerak balas nampak. Oh, kalau tak ada nitrogen, daun anak pokok jadi kuning. Kita nampak kan warna kuning? Tu yang nampak. Kalau yang tak nampak, anak pokok ni pertumbuhannya terbantut sebab tu daun dia kuning. Kita tak nampak pertumbuhan dia terbantut. Kita hanya nampak daun dia kuning. Daripada daun dia kuning, kita buat kesimpulan. Oh, pertumbuhan dia terbantut. Tu beza PBB nampak dengan tak nampak. Okay. Alright. Ini contoh parameter. Parameter dengan faktor pemboleh ubah. Okay. Contoh jenis apa? Jenis logam, panjang rod. Okay. Bilangan paku tekan. Semua ni jenis, panjang, bilangan, kereaktifan, ketebalan, isi padu. Semua ni adalah parameter. Ni parameter.
Okay, yang ini adalah faktor pemboleh ubah. Saya harap anak-anak nampak kerja saya yang anak panah tu, saya harap anak-anak nampak lah. Okay, so logam, root, paku tekan ni semua adalah pemboleh ubah. Ingatlah kalau pepejal dia adalah jisim, kita boleh guna perkataan jisim. Kalau cecair, kalau gas, kita boleh guna perkataan isi padu. Isi padu. Okay, semua ke pemboleh ubah kena guna parameter? Jawapan dia ya, kecuali nilai pH dan juga suhu. pH dan suhu tak perlu ada parameter. Okay. Alright. Sekarang ini tadi kita dah tengok pemboleh ubah, sekarang kita nak tengok pemerhatian. Okay. Nama pun pemerhatian, perhati. So kita kena guna pemboleh ubah bergerak balas yang nampak. Itu sebabnya anak-anak saya tekankan nampak tak nampak ni. Sebab kita dapat clue jawab soalan pemerhatian inference. Okay. Kalau pemerhatian, kita kena tulis apa yang kita nampak. Kalau inference, dia adalah sebab kepada pemerhatian. So, kita kena kaitkan manipulasi dengan apa yang kita tak nampak. Okay, nanti kita tengok soalan. Hipotesis, kita kena buat ayat, hubungkan manipulasi PDM ni dengan pemboleh ubah bergerak balas. Tak kisahlah nampak ke tak nampak ke, dua-dua boleh. Okay, dan kita kena buat sikit operasi. Apa maksud operasi? Apa yang kita lakukan ke atas PDM? Manipulasi tadilah. Contoh ayat, jika operasi tambah PDM atau PDM tambah operasi, maka kita dapat gerak balas. Okay, anak-anak boleh salin ni. Ini adalah contoh lah. Contoh nak buat hipotesis. Alright. Okay, contoh soalan Contoh soalan kita guna tadi yang nitrogen ni. Manipulasi kehadiran nitrogen. Maksudnya baja yang ada nitrogen, baja yang tak ada nitrogen. Kalau pokok tu guna baja yang ada nitrogen, daun dia jadi hijau. Sebab nitrogen membantu pertumbuhan pembentukan klorofil. Sebab tu daun dia jadi hijau. Kalau baja tu tak ada nitrogen, so daun dia jadi kuning. Daun dia jadi kuning. Okay. Clear kat situ Pemboleh ubah dimanipulasi ialah apa yang tak sama dekat awal eksperimen. Apa yang tak sama di awal eksperimen. Kalau dimanipulasi ni kehadiran ada tak ada. Baja yang ada nitrogen, baja yang tak ada nitrogen. Okay, itu manipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas nampak. Warna apa anak daun tu dekat akhir eksperimen? Kalau dia ada nitrogen, maka daun anak pokok jadi warna hijau. Kalau tak ada nitrogen, daun anak pokok jadi kuning. Okay? Alright. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak adalah pertumbuhan. Kalau daun anak pokok hijau, so pertumbuhan anak pokok tu baik. Kalau daun anak pokok kuning, maka pertumbuhan anak pokok terbantut. Alright. Saya nak tanya dulu. Saya nak tanya Arif. Yang saya nampak kat sini Arif Imran. Arif Imran dengar tak suara saya? Ya. Arif, saya panggil Arif boleh Okey, Arif, dengar tak suara saya? Jelas tak? Dengar. Okey, faham tak yang saya terangkan baru sebentar tadi? Kurang. Okey, alright, tak apa. Sebab kita baru je nak fahamkan tentang pemboleh ubah ni kan. Okey, sekarang ni saya ulang semula. Kalau manipulasi tak sama dari awal eksperimen tau. Okey, contoh saya guna dua baja. Baja yang ada nitrogen, baja yang tak ada nitrogen. Dekat awal eksperimen saya guna dua baja. Baja ada nitrogen, baja tak ada nitrogen. So pemboleh ubah tu kita boleh sebut sebagai kehadiran nitrogen. Sebab satu ada, satu tak ada. Okey. Apa yang kita nak tengok dekat akhir eksperimen? Okey, kita nak tengok apa yang kita boleh nampak, kita nak tengok warna daun. Okey, kalaulah pokok tu guna baja yang ada nitrogen, daun dia jadi hijau. Pertumbuhan dia baiklah. Kalau pokok tu guna baja yang tak ada nitrogen, maka daun dia jadi kuning. Dekat akhir eksperimen, daun dia jadi kuning dan pertumbuhan dia kurang baik. Okey. Sekarang ni macam mana nak jawab soalan pemerhatian? Okey, dia punya tips apa? Bolehlah guna perkataan rajah kalau ada rajah, kalau tak ada tak apa, tapi terus tulis apa yang kita nampak. So yang kita nampak apa? Kita nampak daun anak pokok jadi kuning.
Maksudnya kalau soalan pemerhatian, anak-anak terus tulis apa yang anak-anak nampak. Dia akan label lah daun anak pokok jadi kuning. Okey, apa yang kita tak nampak? Kita kaitkan dengan PBB tak nampak ni. Okey, iaitu baja yang tak ada nitrogen menyebabkan pertumbuhan anak pokok terbantut. Okey, mungkin anak-anak tak clear kat sini sebab saya tak bagi soalan. Okey, tak apa. Sekarang ni saya pass dulu. Kita tengok satu lagi tips, lepas tu kita buat soalan. Mungkin kat situ lagi clear lah. Okay. Sekarang ni kita tengok DSO DSO. Saya guna short form DSO. Apa tu DSO? Definisi secara operasi. Short form dia DSO. Contoh soalan, berikan definisi secara operasi bagi ... tu apa? Konsep yang dia nak tanya. So cara jawab macam mana? Ni yang saya tulis cara jawab ni, anak-anak ikut cara macam ni. Pertama tulis konsep yang dia tanya. Maksudnya selepas perkataan bagi, salin balik. Okey, iyalah. Okey, kata keterangan, tengok konsep tu. Kalau benda tu anak-anak boleh sentuh, contoh baja, boleh sentuh kan? So dia adalah bahan. Kata keterangan ni adalah bahan. Ni kata keterangan yang boleh kita gunakan. Ni jawapan dia, pilihan jawapan. Apa lagi boleh sentuh? Dia tanya tentang besi, ferrum. Ferrum, berikan definisi secara operasi bagi ferrum. So, anak-anak boleh tulis balik ferrum, selepas perkataan bagi, ferrum ialah, fikir, ferrum ni besi, boleh sentuh tak? Boleh. So, ferrum ialah bahan. Benda boleh sentuh bahan. Okey, ialah kalau proses, contoh proses. Macam tumbesaran tadi. Boleh ke sentuh tumbesaran? Tak boleh kan? So, itu adalah proses. Fotosintesis, proses. Okey, tindak balas. Tindak balas ni antara dua bahan tindak balas. Okey, organisma, benda hidup. Contoh bakteria. Bakteria ialah organisma. Tu kata keterangan dia. Kalau prinsip paling senang. Contoh dia tanya berikan definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli. So anak-anak kena tulis prinsip Bernoulli ialah prinsip. So apa nak tulis dekat kata keterangan ni? Ni pilihan jawapan dia. Fikir macam ni je. Boleh sentuh tak? Benda tu kalau boleh pegang, dia bahan. Kan? Yang ditunjukkan oleh atau yang menunjukkan, yang ni tak wajib. Tapi boleh guna kalau blur. Ni ditunjukkan oleh, menunjukkan. Ambil balik PBB nampak. Okay. Kemudian tulis perkataan apabila, tulis operasi. Apa yang kita buat? Okay, tak apa. Hold dulu. Ini tips. Nanti kita buat sama-sama. Okay. Soalan lain, dia boleh tanya hubungan ruang dan masa. Semakin bertambah manipulasi, semakin bertambah gerak balas. Itu cara jawab. Soalan lain, dia boleh tanya tentang ukur guna nombor. Anak-anak kena guna pembaris, ukur guna pembaris. Nanti nak exam, pastikan beli pembaris baru. Sebab kita nak tengok senggatan yang betul. Senggat-senggat tu betul. Alright. Kemudian mungkin juga dia akan keluarkan alat radas tu dekat gambar raja. Anak-anak kena baca skala dekat gambar raja. Tu mungkin juga soalan boleh keluar. Soalan lain, anak-anak kena buat graf. Okay, meramal, buat ramalan daripada graf atau raja. Buat pengelasan, yang mana satu bakteria, yang mana satu protozoa. Ini bab 1 tingkatan 5 ya anak-anak. Mungkin anak-anak kena tafsir data. Kena lukis graf. Graf pula ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Graf garis, carta palang, histogram. Nanti kita tengok sikit. Dan last kali ni soalan wajib jawab lah. Iaitu esei merancang eksperimen ada 10 markah. Kalau cikgu saya takut tak boleh, jangan risau. InsyaAllah kalau anak-anak ikut step by step, anak-anak boleh jawab. Okay, don't worry. Okay, alright, sekarang ni kita tengok soalan. Okay, ini tingkatan 4, bab alloy. Bab kedua akhir, bab 11 tak salah saya. Tengok ni. Raja 3 menunjukkan satu eksperimen untuk kaji. Dia nak kaji ketahanan terhadap kakisan. Kakisan ni macam pengaratan karat Pengaratan pun kita tak nampak tau sebab tu proses. Okay, kakisan pun kita tak nampak sebab dia proses. So dia nak kaji apa? Dia nak kaji ketahanan terhadap kakisan bagi dua bahan. Alloy, logam tulen. Alloy ialah bahan yang tidak mudah terkakis, tidak mudah berkarat, keras, kemudian menarik alloy ni. Logam tulen adalah bahan yang mudah berkarat, lembut dan permukaan dia kurang menarik. Tu anak-anak kena faham beza alloy dengan logam tulen. Okey, dekat soalan ni ada jawapan tau.
iaitu satu pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Okey. Kita ada lebih kurang 13 orang dalam atas talian. Saya nak tanya insan bertuah. Wan Balkis. Wan Balkis boleh respon? Balkis? Jangan malu. Jangan risau. Saya tak makan anak-anak. Kalau salah, don't worry. Balkis. Okey, terima kasih Balkis sebab respon. Okey Balkis, saya nak tanya macam ni. Dalam ayat ni kan, Raja 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi aloi dan logam tulen. Okey Balkis, apa dia hasil akhir yang dia nak tengok dalam ayat ni? Dalam ayat tu? Ketahanan kakisan. Bagus. Tahniah. Betul. So dekat akhir eksperimen dia nak tengok ketahanan terhadap kakisan. Bagus Balkis. So itulah PBB tak nampak. Pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Okay, ingat anak-anak kalau dia tak nampak ni memang kita tak boleh lihat dengan mata kita sebab dia adalah satu proses dan jangan guna perkataan mengkaji ni. Mengkaji ni tak boleh guna, nanti jadi salah. Okay, so yang ni hanya guna kat section C nanti, dekat essay je. Right? So apa PBB tak nampak? Ketahanan terhadap kakisan. Okay, kita tengok ada dua bahan kan? Aloi, logam tulen. Kita tengok bila ada dua bahan ni menunjukkan adalah manipulasi dia. Tapi saya tak galakkan guna manipulasi dekat sini tau. Sebab kita ada jadual. So bila ada jadual, anak-anak kena alhamdulillah syukur sangat-sangat sebab dekat jadual ni adalah clue soalan. Clue jawapan. Ni adalah clue jawapan. Okey, kita tengok dulu kat gambar rajah tau. Okey, kita ada larutan natrium klorida. Natrium klorida ni adalah garam. Okey, garam kat dapur tu. So ni air garam lah. Kenapa dia kata larutan? Larutan ni dia rujuk kepada natrium klorida yang dilarutkan dalam air. Sebab tu dipanggil larutan. Larutan natrium klorida. Dia rendam sudu keluli. Okey, sudu keluli adalah sejenis aloi. Ingat sifat aloi saya cakap tadi. Keras dan kuat, tahan kakisan, menarik. Ingat tiga sifat ni tau. Okey, dan dia juga rendam sudu besi, logam tulen. Sudu besi, lembut, tidak tahan kakisan, kurang menarik. Okey. Alright. Jadual 3 menunjukkan kedua-dua sudu selepas 3 hari. Maksudnya proses kakisan telah berlaku. 3 hari cukup anak-anak. Saya rendam paku besi 2 hari pun dah berlaku kakisan. Ni 3 hari dah berlakulah kakisan pada sudu tersebut. Okey. Soalan dia kita tengok saya tak tanya soalan dulu lah. Saya nak tanya pemboleh ubah dulu. Okey, saya nak tanya siapa saya nak tanya Hafizi. Hafizi boleh respon tak Hafizi? Hafizi? Jangan takut tau anak-anak, jangan takut salah. Kita belajar daripada kesilapan. Okey. Kalau Hafizi tak respon, saya nak tanya Lutfi Hadi lah. Lutfi Hadi boleh respon? Ya, saya. Okey. Lutfi Hadi, cuba tengok kat jadual ni kan. Okey. Alright. Yang mana satu agaknya pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, saya bagi clue Lutfi. Pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah bahan yang tak sama dari awal eksperimen. Yang mana? Jenis sudu. Ya. Senang je kan sebenarnya kita nak identify pemboleh ubah ni. Bila tanya Lutfi Hadi, betul jawapan awak tu. Okey, bila anak-anak tengok ada jadual kan, yang sebelah kiri ni dekat cursor saya ni, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, sebab dia memang tak sama dari awal eksperimen. Dan yang tugas anak-anak ialah kena pastikan ada parameter tak
Dekat jenis sudu ni. Lutfil, jenis sudu yang mana satu parameter dia? Ya? Kan Lutfi bagi tahu pembuluh ubah dimanipulasi tu adalah jenis sudu kan? Jawapan tu betul. Soalan saya, yang mana satu parameter? Jenis ke sudu? Meter jenis. Yes, betul. Bagus Lutfi. So jenis ni parameter. Parameter ni apa anak-anak? Okey, macam ni. Parameter ni adalah ukuran yang membezakan dua bahan atau berapa bahan yang dipakai lah. Contoh kat sini, bahan kita adalah sudu kan? Sudu ni beza dari sudut apa? Sudu ni kita bezakan dari sudut jenis. Sudu ni kita bezakan dari sudut jenis. So kita ada sudu keluli, kita ada sudu besi. Sebab itulah ini dipanggil pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi, tak sama dari awal eksperimen. Kalau ada jadual, pemboleh ubah dimanipulasi sebelah kiri. Okay. So itu clue jawapan. Pemboleh ubah dimanipulasi. Alright, kita ada sebelah kanan. Saya nak tanya Muhammad Zain. Muhammad Zain ada? Boleh respon? Ya, ada. Ada. Okey. Kita ada keadaan sudu kan? Okey. Awak rasa ni pemboleh ubah apa ni? Keadaan sudu. Pemboleh ubah. Bertindak balas. Bagus. Tak sempat saya nak terang. Bagus Zin. Okey, tapi kita bukan panggil pemboleh ubah bertindak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Bukan bertindak balas tapi bergerak balas. Zain, nampak tak keadaan sudu ni berubah warna? Nampak tak dia berubah warna? Ataupun saya baiki soalan. Kita boleh nampak dengan mata kita tak sudu tu berubah warna? Boleh. Boleh kan? So, keadaan sudu ni adalah pemboleh ubah bergerak balas yang kita nampak. Tadi okey. So, keadaan sudu adalah pemboleh ubah bergerak balas yang kita boleh nampak. Tadi Balkis dah bagi jawapan. Pemboleh ubah bergerak balas tak nampak ketahanan terhadap kaki San. Tak nampak. Tapi keadaan sudu kita boleh nampak. Zain dah bagi jawapan tadi. Dia berubah warna. Okey. Keluli kat atas ni, asal dia dua-dua warna putih tau. Bila tengok kat gambar rajah, keluli warna putih. Tapi sudu yang besi ni dah warna hitam. Dekat jadual dia tulis sudu besi ni berubah warna. Zain rasa kan untuk keluli ni kan, apa kita boleh tulis? Jawapan dia. Rasa-rasa lah. Kalau sudu ni dua-dua asal dia warna putih. Tapi sudu besi dia jadi hitam lepas kena rendam 3 hari. Sudu keluli tu maintain warna putih. So rasa Zain, pendapat Zain kan, kita nak tulis apa dekat tempat kosong dekat ada tanda soal ni? Tidak berubah warna. Ya, bagus. So kat sini kita tulis tidak berubah warna. Nampak tak? Kan? Sebab tu sebenarnya insya-Allah sains ni walaupun kadang-kadang kita terlupa tapi bila tengok soalan kita boleh dapat clue jawapan. Okey anak-anak, terima kasih Zain, terima kasih Balkis, terima kasih semua yang respon. Okey, so saya nak simple sikit. Okey, pemboleh ubah bergerak balas yang kita tak nampak. Balkis cakap tadi ketahanan terhadap kaki sains. 1. Manipulasi kita apa? Jenis sudu. Kita punya gerak balas apa? Keadaan sudu. Selepas 3 hari direndam. Rendam dalam mana? Natrium, larutan natrium klorida. Okey anak-anak. Sekarang ni kita tengok kan. Mala. Pemboleh ubah mala tak ada kat sini. Okey, saya nak tanya ni lah. Siapa saya nak tanya? Abidah Solehah. Abidah Solehah. Boleh respon? Saya cikgu. Okey, saya panggil Abidah Okey, cuba tengok dua-dua gambar rajah tu. Okey, dua-dua gambar rajah tu. Apa yang sama? Larutan. Okey, good. Larutan natrium klorida. Tapi kita kena letak parameter dia. So, larutan natrium klorida ni sama dari sudut apa Abidah?
Jenis. Jenis larutan natrium klorida. Lagi, dia adalah sejenis cecair. So sebenarnya dia ada satu lagi yang lebih tepat sebab dia cecair kan. Apa satu lagi perkataan yang sesuai untuk larutan natrium klorida ni? Dia sama dari sudut selain jenis. Okey, saya bagi clue Abida. Katalah saya letak kat sini 50 ml natrium klorida. BKB pun saya letak 50 ml. 50 ml tu apa? Ke ada kawan-kawan boleh tolong Abida? Isi padu. Ya, bagus. Siapa yang tolong tu saya tak nampak. Waiz betul kan? Awak yang jawab kan? Okey, bagus. Betul. Terima kasih Abida. Terima kasih Waiz. Betul. So, apa yang sama? Yang sama adalah dari sudut dia punya isi padu. So, pemboleh ubah malar. Kalau dia tanya, apakah pemboleh ubah dimalarkan? Atau soalan lain, apakah faktor yang ditetapkan? Ditetapkan tu maksudnya samalah. Jawapannya adalah isi padu larutan natrium klorida. Okey, kenapa jawapan Abidah tadi kurang tepat? Sebab tapi boleh je terima sebenarnya. Sebab jenis larutan boleh berbeza-beza. Okey, saya terima dua-dua jawapan. Sebenarnya jawapan malar dia banyak. Banyak boleh sama. Banyak boleh terima. Okey, apa dia? Jenis larutan natrium klorida, isi padu larutan natrium klorida. Kalau kita tengok sudu, sudu ni mesti sama dari sudut apa? Bilangan sudu. Betul tak? Dua-dua satu. Keluli satu, sudu besi pun satu. Kan? Alright, malah memang ada beberapa jawapan. Okey, sekarang kita nak buat pemerhatian, disuruh lengkapkan jadual 3. Tadi kita dah lengkapkan. So, katalah soalan tu saya tukar, nyatakan pemerhatian anda. Okey, ingat balik tips nak jawab pemerhatian. Kita kena tulis PBB nampak. Dan PBB nampak boleh ambil dekat jadual. Boleh ambil dekat jadual. Pemerhatian ni dia tak minta pun keluli ke besi. So kita kena tulis dua-dua lah. Okey, kita kena tulis dua-dua. Macam mana nak buat pemerhatian? Kaitkan sahaja manipulasi dengan gerak balas nampak. Okey, pemerhatian ni kaitkan manipulasi dengan gerak balas yang kita boleh nampak. Saya nak minta tolong Aizul Nazwan, boleh tolong buat pemerhatian tak daripada ni, jadual ni? Ya, saya. Nak minta tolong buat pemerhatian untuk keluli dengan sudu besi. Boleh tak? Okey, Aizul buat untuk sudu besi, sudu keluli je dulu. Pemerhatian ni. Ambil pemboleh ubah bergerak balas nampak ni. Nampak. Nampak ni keadaan sudu ni. Pemboleh ubah bergerak balas. Nampak kita adalah keadaan sudu, tidak berubah warna. So tadi saya minta Azul buat pemerhatian bagi sudu keluli. Apa yang berlaku pada sudu keluli? Tidak berubah warna. Macam tu je. Sebenarnya nak buat pemerhatian, kita tulis balik je dekat ni. Ni kita tulis balik apa pemboleh ubah manipulasi, apa gerak balas nampak. Okey. So keluli, sudu keluli tidak berubah warna. Manakala sudu besi berubah warna. Yes. So nak buat pemerhatian dah senang. Mesti ada manipulasi, mesti ada gerak balas yang kita boleh nampak. Okey? Nampak tak anak-anak? Yang penting anak-anak kena nampak ni, macam mana nak buat? Sebab confuse. Sebab dulu pemerhatian ni dia semakin tu. Oh, okey. Alright, saya respon tau. Agak bahaya guna semakin-semakin sebab semakin-semakin ni dia lebih kepada hipotesis. Dia lebih kepada jawapan hipotesis. So pemerhatian kita kena tulis apa yang kita nampak. Cuma clue dia apa? Clue dia kita kaitkan manipulasi dengan gerak balas nampak. Okey.
kenapa saya kata agak bahaya? Dulu saya marking hampir 12 tahun. Dulu masa saya mula-mula marking, masih lagi boleh guna untuk pemerhatian, kita guna semakin. Tetapi makin lama skema jawapan itu dia nak jawapan yang lebih tepat. So sebab tu anak-anak kena jawab dengan tepat lah. Maksudnya kena tulis apa yang kita nampak. Jangan guna yang semakin tu, tapi kita tulis apa yang kita nampak. Kita nampak tu dekat mana? Kita nampak dekat jadual, kita nampak dekat rajah. So kalau soalan pemerhatian, terus ambil dekat jadual atau dekat rajah. Okay? Contoh, kalau dia kata soalan nyatakan pemerhatian bagi sudu keluli. So anak-anak boleh jawab, sudu keluli tidak berubah warna. Nyatakan pemerhatian bagi sudu besi. So anak-anak boleh jawab, sudu besi berubah warna. Direct je. Sebenarnya direct je. Kan? Daripada manipulasi kepada gerak balas. Right? Okay. Terima kasih ni siapa Aizul sebab bagi tahu tadi confuse kat mana supaya saya boleh ulang semula. Okey, kalau anak-anak yang lain confuse pun bagi tahu saya tau. Okey, sekarang ni kita nak buat inference. Okey, inference adalah sebab kepada pemerhatian. Sebab berlaku pemerhatian. Kenapa sudu keluli berubah warna? Kita boleh tanya macam tu. Jawapan dia dekat inference. Kenapa kenapa sudu keluli tidak berubah warna? Kenapa sudu besi berubah warna? Okey, clue jawapan dia adalah pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Tadi yang Balkis sebut, pasal ketahanan terhadap kaki sign. Yang Balkis sebut tadi. So kita kena tengok PBB tak nampak. So bagi anak-anak, kalau keluli tidak berubah warna, dia tahan tak terhadap kaki sign? Kalau besi berubah warna, tahan atau tidak terhadap kaki sign? Okay, so sekarang ni kita nak buat jawapan inference kalau saya tanya Akilah Khairina. Akilah boleh respon? Yes, cikgu. Okey, Akila. Sekarang ni kita nak buat inference Okey, inference adalah sebab kepada pemerhatian tau. Okey, kita buat satu-satu. Okey, kita buat satu-satu. Maksudnya sekarang ni Akila kena kaitkan manipulasi dengan PBB tak nampak. Gerak balas tak nampak kita adalah ketahanan terhadap kaki sign. Okey, cuba Akila bagi inference bagi sudu keluli. Sudu keluli Akila kaitkan dengan ketahanan terhadap kaki sign. Okey, cuba. Kalau dia tidak berubah warna, dia tahan tak terhadap kaki sign Akila? Tak. Dia tak berubah warna. Dia tahan tak terhadap kaki sign? Tahan. Ya. Besi dia berubah warna. Dia tahan tak terhadap kaki sign? Tak tahan. Yes. So kita buat ayat hubungkan manipulasi sudu-sudu tadi dengan PBB tak nampak. Dia tahan ke tak tahan terhadap kaki sign? Dia dah bagi jawapan tadi. Thank you. Terima kasih. Okay, so gabungkan jawapan Akila. Saya gabungkan jawapan Akila. Sudu keluli manipulasinya tahan terhadap kaki sign. Kenapa pula? Tadi Akila dah beritahu sebab dia tidak berubah warna. Okey. Sudu besi tidak tahan terhadap kaki sign. Kenapa pula? Sebab sudu besi berubah warna. So nampak tak beza pemerhatian dengan inference? Pemerhatian kita tulis apa yang kita nampak. Inference kita tulis apa yang kita tak nampak. Tapi inference adalah sebab kepada pemerhatian. Okey, saya nak tanya Amirul tadi tak mic rosak kan? Siapa Humaira. Humaira ada masalah. Humaira dengan Amirul ada masalah sikit. Okey, tak apa. Kalau macam tu siapa Balkis baliklah. Balkis. Saya nak. Ya, cikgu. Balkis faham tak tentang macam mana nak jawab pemerhatian, macam mana nak jawab inference? Clear ke tak clear? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, syukur. Okey, kalau ada tak anak-anak yang tak clear, kalau ada bagi tahu saya ya, saya ulang sikit balik.
Okey ke tak? Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, syukur. Terima kasih pada siapa jap? Aizul sebab bantu saya respon. Okey, so kita dah clear. Pemerhatian kita dah clear. Inference. Sekarang kita nak tengok satu lagi soalan, iaitu hipotesis. Okey. Okey, kita nak tengok hipotesis. Apa dia tips hipotesis? Okey. Tips dia adalah mesti ada manipulasi. Manipulasi kita tadi bersudu keluli. Sudu besi. Mesti ada bergerak balas. Ni tak kisah sebenarnya nampak ke tak nampak. Okey, tapi bagi saya senang pakai tak nampak, senang pakai yang nampak tu kan. Yang berubah warna tu lagi senang. Okey, mesti ada operasi. Apa yang kita buat dekat sudu tadi tu? Apa yang kita buat pada sudu? Okey, saya terus bagikan jawapan sebab saya nak tunjuk apa maksud operasi ni. Okey, contoh jawapan dia. Okey. Sebelum saya tunjuk contoh jawapan, kita tengok dekat gambar jap. Okey, mesti ada manipulasi. Paling senang guna yang nampak ni sebab dia dah ada dalam jadual. Mesti ada PBB nampak dan mesti ada operasi. Operasi tu ialah apa yang kita buat dekat sudu. So apa yang kita buat dekat sudu, kita rendam sudu dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. Tu masuk operasi. So kita tengok jawapan. Tengok Tengok tips dia. Jika sudu keluli, sudu keluli ni adalah dia punya manipulasi lah. Okay, manipulasi. Jika sudu keluli, lepas tu saya mulakan dengan operasi. So, terpulang pada anak-anak, ayat mana yang sedap. Okay, sama ada nak mulakan operasi dulu ke, ataupun nak mulakan manipulasi dulu ke. Macam saya gunakan manipulasi dulu. Jadi, jika sudu keluli, operasi dia direndam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari, maka kita ambil gerak balas dia. Tiada perubahan warna pada sudu keluli tersebut. Tidak berubah warna pada sudu keluli tersebut. Okey, ini hipotesis. Okey, ini sudu keluli. Okey, perlu ke buat untuk sudu besi? Jawapannya tak perlu. Hipotesis anak-anak boleh jawab salah satu. Nak buat keluli ke nak buat besi? It's up to you. Boleh pilih. Mana satu? So ini jawapan sudu keluli. Ada tak volunteer nak jawab untuk sudu besi? Ada tak yang boleh bantu saya nak buat hipotesis sudu besi? Boleh tak siapa-siapa tolong? Ya, untuk sudu besi. Ya, Lutfi. Macam ni nak buat? Isis ni macam Okey, anak-anak yang ni nampak nampak Macam okey, silakan cuba buat untuk sudu besi. tak dapat. Tak dapat. Okey, macam ni Lutfi saya bantu. Gantikan je perkataan. Lutfi nampak kan dekat skrin saya punya slide, nampak kan? Nampak? Okey, so kita gantikan perkataan keluli tu dengan besi Okey, jika sudu besi, okey kita ambil perkataan operasi ni, direndam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari, maka kita nak tulis apa dekat sudu besi tu? Berubah warna ke tiada perubahan warna kalau sudu besi? Tiada perubahan warna. Sure? Berubah warna. Berubah warna. Sekejap, saya patah balik. Ni dia Lutfi. Kalau keluli tidak berubah warna. Kalau besi dia berubah warna kan. So, kita replace. Kita replace je. Jika sudu besi. Okey, yang warna ungu ni adalah operasi. Operasi ni maksudnya apa kita buat kat sudu tu. Jika sudu besi direndam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari, maka sudu besi berubah warna. Cuma mungkin ya. Tukar je ke? Tukar je sebenarnya. Okey. Cuma kena alter lah ayat tu bagi sedap. Bayangkan kalau anak-anak just replace je, maka berubah warna pada sudu besi tersebut. Macam tak sedap ayat tu kan? So ubah sikit je. Maka sudu besi tersebut berubah warna. Nampak tak? Jangan anak-anak jangan terlampau rigid sangat tau, terikat. Alamak macam mana ni? Ayat tak sedap. Sedapkan ayat tu.
Buat ayat yang selalu kita baca. Sebab kalau terikat sangat dengan tips tu atau template jawab tu, nanti ayat jadi ayat tak sedap. Kan? So ubah sikit. Bagi sedap. Okay. So Lutfi nak tanya balik. Lutfi, wajib ke buat hipotesis bagi kedua-dua sudu? Tak. Yes, kita boleh buat salah satu sahaja. Okay, faham tak? Okay, cuma tadi rasa saya Aizul ada tanya, Aizul ada cakap tadi confused tentang semakin-semakin. Anak-anak tak semua hipotesis boleh guna semakin-semakin. Sebab let's say lah kalau, okay saya patah balik yang first ni. Let's say lah kalau kita nak buat hipotesis guna semakin-semakin. Macam mana kita nak buat? Takkanlah semakin sudu keluli berubah warna, semakin sudu besi tidak berubah warna. Ayat tu tak sedap kan? Ayat. Kita kena ikut keadaan situation soalan. Yes, very good. Betul. Kita kena ikut situasi subjek. Betul. Sebab kalau kita guna semakin-semakin, tak betul. Salah. Ayat, kalau baca ayat tu tak sedap. Kan? Semakin sudu keluli tidak berubah warna, semakin sudu besi berubah warna. Apa tu? Tak faham. Jangan buat ayat yang anak-anak tak faham. So, nak selamat macam mana? Nak selamat, kita guna jika maka. Tu paling selamat. Tapi kalau sesuai, boleh je guna semakin. Okey, contoh. Apa ya? Katalah situasi dia adalah tentang kelembapan, satu roti kering, satu lagi roti yang lembab. Okay. Kemudian kita nak tengok pertumbuhan kulat Okay, so pertumbuhan, kita nak buat hipotesis je pertumbuhan kulat. Pada roti kering tu tidak ada pertumbuhan kulat, pada roti yang lembab ada pertumbuhan kulat. Yang ni boleh guna semakin. Semakin lembab keadaan roti, semakin banyak berlakunya pertumbuhan kulat. Tu boleh, sesuai. Betul lah tadi. Siapa yang cakap tadi? Lutfi ke Aizul? Lutfi kata tadi, kena ikut situasi. Okay? Nak selamat, kita guna dulu jika maka. Kalau rasa macam agak susah, nampak boleh je guna semakin-semakin, boleh. Guna je semakin-semakin pun boleh. Okay? So, tengok situasi soalan macam mana. Right? Okay, next. Definisi secara operasi. Okay, yang ni tak susah. Dengan syarat anak-anak hafal sikit cara jawab. Alright. Contoh soalan definisi secara operasi. Berikan definisi secara operasi bagi, soalan dia, besi ialah logam tulen. Berikan definisi secara operasi bagi logam tulen. Saya nak tanya Luqman tadi boleh speak, boleh cakap kan Luqman? Luqman Haziq. Yes, sir. Luqman, dia nak tanya tentang besi ke dia nak tanya tentang logam tulen? Kita nak tulis apa kat depan ni? Apa pendapat Luqman? Nak tulis besi Logam. ke? Saya rasa pendapat saya logam. Logam. Kalau logamnya tak lengkap Luqman. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau logam ni tak lengkap, nak tulis apa bagi lengkap? Keludi? Ya, betul. Tak. Luqman, clue dia macam ni je. Selepas perkataan bagi, salin balik. Selepas perkataan bagi. Logam tulen. Yes. So kenalah salin logam tulen ni dekat depan. Jangan potong dia. Jangan kata logam je, kena salin habis logam tulen. Faham kan? Anak-anak, sebab Boleh, insyaAllah. Terima kasih, sama-sama. Sebab soalan ni boleh keluar macam ni. Berikan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Kadang-kadang saya tengok ada anak-anak yang menjawab terus bakteria ialah. Dia jadi salah lah. Sebab yang dia tanya adalah pertumbuhan bakteria. So macam ni kita nak tahu dia tanya apa. Anak-anak salin je apa sahaja perkataan selepas perkataan bagi. Kalau dia kata logam tulen, salin logam tulen. Kalau dia kata keluli, salin keluli. Kalau dia kata besi, salin besi. Kalau dia kata alloy, salin alloy. Dia ada 4 dia boleh tanya dalam soalan ni. Sama ada alloy, logam tulen, keluli, besi, 4 dia boleh tanya. So soalan dia tanya
logam tulen. Clue dia selepas perkataan bagi, sekejap, kerja saya hilang. Selepas perkataan bagi, salin balik letak kat depan ni. Okay? Alright. So, logam tulen ialah, okay. Lokman. Lokman lagi, tak apa. Kita habiskan Lokman. Lokman, logam tulen tu boleh pegang tak? Kita boleh pegang tak logam tulen tu? Yang saya tahulah. Hmm. Yang saya tahulah. Tak apa. Boleh kot. Tak boleh pegang. Besi boleh pegang tak besi? Mesti boleh. Besi boleh. Logam tulen tak boleh. Bagi pendapat saya lah Mak Limah. Maafkan saya kalau salah. Tak apa. Kita belajar. Anak-anak jangan takut pada kesilapan. Serius sebab sekarang ni kita sedang belajar. Dalam belajar, kita itu namanya belajar daripada kesilapan kan. Sebabnya apa? Kalau kita silap sekarang, kita tahu yang tu tak boleh buat. Macam kalau kita tak tahu benda tu salah, nanti kita terbuat, lagi bahaya kan. Okey, Lokman, logam tulen adalah besi. Besi adalah logam tulen. So logam tulen kita boleh pegang. Besi kita boleh pegang. Alloy kita boleh pegang. Keluli pun boleh pegang. Okay? So semuanya boleh pegang. Benda yang kita boleh pegang, so kata keterangan dekat sini adalah bahan. Okay, thank you Lokman. Jangan risau Lokman. Jangan risau kalau salah. Kita belajar daripada kesilapan. Okay, so logam tulen ialah bahan yang menunjukkan, dia tunjukkan apa tadi? Okay, alamak, kita kena patah balik ke slide awal lah. Logam tulen ialah bahan yang menunjukkan. Okey, ingat tak tadi? Logam tulen kan besi kan? Besi berubah warna ke tak berubah warna? Berubah kan? So anak-anak, berubah warna ni PBB nampak tau. So terus tulis PBB nampak tu, iaitu berubah warna. Logam tulen ialah bahan yang menunjukkan perubahan warna bila? Maksudnya sekarang ni kalau anak-anak tengok dia punya cara jawab logam tulen konsep ialah salin balik je. Bahan kata keterangan, refer balik pada perkataan yang ditanya. Yang menunjukkan, okey, ini adalah PBB nampak daripada jadual. Perubahan warna. Apabila operasi, apa yang kita buat dekat atas PDM, apa yang kita buat dekat sudu tadi. Apabila direndam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. Anak-anak ni SPM sebenarnya 2018. Ramai, masa saya marking ramai sangat kawan-kawan sini-sini anak-anak yang terlupa nak tulis operasi ni. Bila terlupa tulis operasi, jawapan dia jadi salah. Sayang sangat. So ingat cara jawab dia. Kena tulis balik selepas perkataan bagi ialah kata keterangan, refer balik. Kalau dia boleh sentuh dia bahan. Okay, ataupun ini option lain dekat bawah ni. Kalau tak boleh contoh ni option yang lain. Bahan yang menunjukkan kena salin balik apa yang kita boleh nampak dekat jadual, perubahan warna. Okay, bila ni operasi, apa yang kita buat dekat sudu tadi? Bila direndam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. Okay, itu adalah definisi secara operasi. Okay, boleh tak boleh? Okay tak? Kalau saya tukar soalan, okay. Katalah saya nak tukar soalan sekejap. Kita tukar soalan. Okay. Berikan definisi secara operasi bagi keluli. Kelulu dah. Keluli. Sudu keluli. Sudu keluli. Okay, ini yang dia tanya. So kat depan ni kita kena tulis siapa sekarang? Siapa saya nak minta tolong. Siapa saya belum sebut nama dia Sekejap Abida dah, Aizul dah, Arif, Imran. Waiz. Waiz. Tadi Waiz, tapi Waiz macam tak ada je dalam list. Waiz dah terkeluar kot. Alah, Waiz dah terkeluar. Waiz tak ada. Okey. Hafsyah. 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 Sebab saya tak boleh nak eja ni. H-F-S-H-A. Hafsyah Hafsyah. Ada tak?
Hafsyah kena cakap, okey, saya okey, ada ni. Kan Hafsyah tak ada? Hafsyah tak ada lah Balkis. Okey, tak. Saya nak minta tolong siapa Saya nak minta tolong Balkis lah Balkis. Balkis tolong saya. Ya, boleh. Okey, so perkataan yang kita kena tulis mula-mula ni apa? Maksudnya yang ni kat depan. Yang kat depan ni. Welcome to late. Tapi soalan saya dah ubah. Bagi sudu keluli. Sudu keluli. Alright, so sudu keluli. Sekarang ni saya tengah type jawapan sebenar. Okey, kata keterangan dia boleh tak kita guna bahan Balkis? Boleh sebab boleh pegang. Bagus. Alright, bahan. Sorry tau, sekarang ni suami saya sedang mengajar usuluddin dekat anak murid tu yang ada suara suami saya tu, okey? Tapi yang penting boleh dengar suara saya Okey, sudu keluli ialah bahan yang menunjukkan. Okey, apa dia Balkis? Yang ni nak tulis apa Dia berubah warna ke tak berubah warna? Tak berubah. So sudu keluli ialah bahan yang menunjukkan tiada ke bawah. Tiada perubahan warna. Dah ke bawah dah. Tiada perubahan warna. Boleh tak maintain jawapan apabila direndam dalam natrium klorida selama 3 hari? Boleh tak? Boleh. Boleh. So Balkis, faham tak macam mana nak buat DSO? Faham. Alhamdulillah. Saya harap anak-anak yang lain pun faham lah ya. Okey. Let's say saya ubah sekali lagi. Kat sini saya kata alloy. Alloy ni sudu keluli lah. So kat depan ni kena guna alloy juga. Alloy boleh sentuh, so alloy ialah bahan yang menunjukkan tiada perubahan warna. Ni PBB nampak bila direndam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. Ini operasi dia. So inilah DSO. Susah ke senang? Yang penting anak-anak faham. Bila faham, insya-Allah kita nampaklah kan macam mana kita nak jawab. Kan. Okey, nanti saya bagi slide ni kat anak-anak. Anak-anak boleh download, boleh tengok-tengok balik lah. Okey anak-anak, ini adalah secara umum saja sebenarnya. Macam mana nak jawab soalan. Okey. Kalau anak-anak dah download bahan, tadi saya je bagi. Siapa yang belum download, boleh scan sekejap. Saya ada bagilah bahan yang anak-anak boleh download. Kemudian nanti bila-bila anak-anak boleh print bahan ni daripada QR code ni. Alright. Sekejap saya bagi link dia dekat chat. Sekejap tak boleh copy pula. Sebab saya sedang present, memang tak boleh copy. Kejap saya type je lah. Saya bagi dekat chat. Kalau siapa-siapa belum download, saya type dekat chat. http://gg/useyox. Alright. Betul ke ni? Macam salah je. Salah. Cubalah Saya rasa boleh type, boleh klik tu. Okey. Alright. Dalam bahan tu ada soalan. Okey, ini soalannya. Ini pun soalan SPM sebenar juga. Okey. Jom kita buat sama-sama. Okey. Boleh bersama dengan saya lagi tak? Kita sama lagi setengah jam. Boleh ke? Boleh. Okay Arif. Thank you. Alright. Sekarang ni dah bagi jawapan dah. Keluar pula jawapan ni kat situ. Tapi tak apalah. Okay. Tips. Kita sambil tengok soalan, sambil tengok tips Okay. Tips dia baca semua soalan, semua perkataan dalam soalan. Jangan tinggal satu pun. Guna highlighter. Kalau tak ada highlighter, gunalah pen, gariskan. Okay, kenal pasti dan tulis pemboleh ubah. Macam tadi, Balkis ada baca dekat dalam soalan ni, dia ada satu pemboleh ubah, kita panggil pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. So, kita baca sama-sama rujuk lah. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen. Dia nak kaji apa? Untuk mengkaji, kejap.
Okey, untuk mengkaji kekerasan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Dia nak kaji apa? Kekerasan bahan. So, kekerasan bahan adalah pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Saya dah terbagi jawapan. So, ini adalah gerak balas tak nampak. Cikgu tak nampak ke? Keras? Adakah keras kita tak nampak? Anak-anak, keras kita tak nampak. Itu adalah sifat. Keras kita tak nampak. Macam ni lah. Saya nampak. Okey. Contohnya Arif melipat kain. Kita nampak Arif lipat kain. Kalau saya cakap Arif seorang anak yang baik. Baik tu kat mana baik kita tak nampak sifat dia. Tapi kita nampak Arif lipat kain. Itulah maksud dia. Bahan tu tak boleh diketuk. Kalau ketuk pun tak jadi apa-apa. So, kita nampak bahan tersebut tidak berubah apabila diketuk, tidak berubah bentuk. Tapi kita tahu bahan tersebut adalah keras. Keras kita tak nampak, keras sifat. Tapi kita nampak apa? Dia tak boleh, dia tidak berubah bila diketuk. Itu maksud dia lah. Sebab tu kekerasan bahan benda tak nampak. Sifat yang tak nampak. PBB bergerak balas tak nampak. Okay, tengok rajah. Okay, kenal pasti dan tulis pemboleh ubah daripada rajah. Okay, kita buat diskusi semula. Saya nak minta bantuan siapa Hafizi. Tapi Hafizi tadi saya panggil. Hafizi ada? Mak Eri tak dengar. Tak dengar lah. Ya Allah, saya lupa. Okey, Zain lah, Zain. Beberapa orang tadi kan mic ada masalah sikit. Saya dah tak ingat dah. Okey, Zain. Ya, Wak Lima. Okey, Zain. Tengok sebelum eksperimen Okey, kita nak kenal pasti sekarang bahan yang tak sama dari awal eksperimen. Apa yang tak sama dari awal eksperimen? Ya, sebelum ni, dua-dua rajah. Apa yang tak sama dari awal eksperimen? Ni je. Zain kena banding atas dengan bawah. Okey, sebelum eksperimen. Apa yang tak sama? Apa yang tak sama? Sebelum anak tanah. Apa tu? Blok apa? Okey, tak apa, baca je. Blok apa yang tak sama? Blok copper block. Copper block dan bronze block. Okay, thank you Zain. Alright, sekarang ni saya nak anak-anak semua tengok. Betul jawapan Zain tadi, terima kasih. Yang tak sama adalah blok cuprum dengan blok gangsa. Copper block dengan bronze block. Itu yang tak sama. So, itu adalah pemboleh ubah. Yang mana satu Zain? Tak sama dari awal eksperimen, pemboleh ubah apa? Tak sama dari awal eksperimen, pemboleh ubah apa? Tak sama. Dari awal eksperimen, pemboleh ubah apa yang tak sama dari awal eksperimen? Dimanipulasi. Bagus, tahniah Zain. So, PDM kita adalah blok cuprum dan blok gangsa. Atau kita boleh tulis jenis blok. Okay, thank you Zain. Terima kasih. Alright, anak-anak, kalau anak-anak blur, manipulasi nak tulis apa? Blok cuprum, blok gangsa. Tulis apa? Anak-anak boleh tulis juga blok cuprum, blok gangsa. Okey, saya tuliskan. Sekarang ni saya tuliskan anak-anak selain daripada ni, jenis blok, anak-anak boleh tulis, gerak lain pula. Anak-anak boleh tulis juga macam ni. Okey, sekejap ya. Okay, anak-anak boleh tulis macam ni. Jawapan selain jenis blok, anak-anak boleh tulis. Okey, blok cuprum, koma tau. Blok gangsa. Ini gangsa pun salah. Blok gangsa. Boleh jawab macam ni. Ataupun tak nak guna koma, anak-anak boleh guna dan. Pun boleh. Okay, pun boleh.
Yang tak boleh, kalau ni anak-anak dan ni anak-anak ganti dengan palang. Tu tak boleh. Salah. Atau anak-anak tulis perkataan atau pun salah. Okay. So nak selamat guna koma dan. Perkataan dan pun boleh. Right. Kalau blur lah. Okay. Kalau ingat, senang je tips dia anak-anak macam ni sekejap saya buat presentation. Okay. Kalau atas ni blok kuprum, bawah pun blok gangsa. So dua-dua ada blok kan. So anak-anak ambil jenis blok. Kalau kat atas ni Peter kuprum, Peter. Kalau guna perkataan Peter gangsa. Ada ke Peter kuprum, Peter gangsa. Okay, so jenis Peter. Rod kuprum, rod kaca. Contoh, rod jenis rod. Ulang balik. Blok kuprum, blok gangsa. So manipulasi dia adalah jenis blok. Nampak Okay, senang. Blok kuprum, blok gangsa, jenis blok. Rod kaca, rod besi, jenis rod. Ulang balik saja. Oh, wah, dah tertulis. Okay, so apa dia pun boleh ubah bergerak balas nampak. Nampak ialah kita kena tengok selepas eksperimen apa yang kita boleh nampak. Yang kita boleh nampak adalah keadaan blok selepas kita ketuk. Keadaan blok selepas diketuk. Itu PBB nampak. Dan Malimah, Ya, Zain. nak tanya. Boleh? Kuprum tu apa? Kuprum ni apa? Okay. Zain pernah tak tengok dalam wayar elektrik tu, dia punya logam dalam wayar elektrik. Pernah tengok tak? Pernah tertengok? Yang warna dalam wayar tu kan dia ada getah kan. Kalau kita dah terpotong, dia ada logam dalam tu. Warna apa agaknya kuprum ni? warna karet. Warna karet. Okey, betul. Betul Zain. Dia warna perang sebenarnya. Kita panggil dia warna perang. So, kuprum ni sebenarnya logam yang berwarna perang tu. Itulah kuprum. Logam yang berwarna perang yang dalam wayar elektrik tu. Tu tembaga ke? Bukan tembaga. Bukan, tembaga lain. Kuprum lain. Sebenarnya dia kuprum. Sebab kuprum ni adalah logam yang sangat-sangat baik untuk pengaliran arus elektrik. Kalau besi, dia kurang baik. Sebab macam mana nak cakap kalau besi bukan 100% tau elektrik tu boleh mengalir dalam besi tu. Tak. Tapi dalam kuprum ni kenapa besi tadi tak boleh mengalirkan arus elektrik dengan 100%? Sebab dia ada komponen yang kita panggil sebagai rintangan. Dia ada rintangan menyebabkan arus elektrik tu berkurang mengalir dalam besi. Tapi dalam kuprum, rintangan dia sangat rendah. So bila kita alirkan arus elektrik, hampir 90% or 95% arus elektrik boleh mengalir dalam kuprum. Itu sebab kita guna wayar kuprum, logam kuprum sebagai logam yang boleh mengalirkan arus elektrik. Dan di samping sifat dia mulur. Sifat mulur tu apa? Kita boleh tarik dekat kilang lah. Dekat kilang, bukan kita. Dekat kilang, dia boleh tarik kuprum tu daripada besar, semakin halus, semakin nipis, semakin nipis. Itu special untuk kuprum. Gangsa pula adalah sejenis alloy. Kalau anak-anak ingat belajar masa tingkatan 4 tentang alloy ni gabungan logam-logam tulen tau. Kalau gangsa, kuprum dengan timah, dia ada formula nak ingat. Macam mana? Okay, saya escape sekejap. Saya nak tuliskan formula untuk ingat alloy. So anak-anak boleh salin formula ni, alang-alang tak sebut pasal alloy ni kan. So, saya nak bagi formula untuk ingat alloy. Okay, so alloy dibina daripada, kecil tak tulisan, daripada gabungan logam tulen. Ingat betul lah alloy dibina daripada gabungan logam tulen. So, saya besarkan sekejap. Ini tingkatan 4-nya subjek. Okay, kita ulang kaji. Contoh gangsa tadi kan? Okay. Gangsa adalah sejenis alloy. Okey, kita punya formula saya tulis sebelah kiri. Formula dia adalah gangkutim. Apa tu gangkutim? Okey. Gangkutim adalah gangsa adalah kuprum. Gangsa dibina oleh kuprum dan timah. Okey, so perkataan yang depan ni adalah alloy. Saya warnakan merah. Ni alloy. So alloynya adalah gangsa. Okey. Perkataan yang kedua ni adalah logam tulen. Okey, logam tulen. Saya warnakan dengan warna biru lah.
Perkataan ketiga dan seterusnya ni adalah atom asing. Logam tulen tambah atom asing. Okey. Alloy warna merah. Okey, alloy warna merah. Logam tulen warna biru. Okey, warna biru. Atom asing warna hitam. Okey, ini satu. Tadi kan kita belajar keluli kan? Okey, keluli ka. Ni formula dia. Alamak jenuh pula nak warna. Merah. Biru. Okey, tengok formula dia jadi macam mana. Keluli adalah alloy. Logam tulen dia yang membina keluli adalah apa? Besi. Digabungkan dengan atom asing. Kar apa? Karbon. So anak-anak hafal dia punya formula tepi. Okey, apa lagi pewter. Ku. So pewter adalah alloy. Logam tulen dia timah. Atom asing dia apa? Atom asing dia adalah 2. Antimoni dan kuprum. Dan kuprum. Okey. Saya warnakan balik. Keluli, alloy, so warna merah. Besi, logam tulen, so warna biru. Karbon, atom asing. Okey. Gangsa pula. Alloy. T, logam tulen. Okey. P apa? Pewter. Okey. Pewter warna merah. T apa? Timah. So logam tulen dia timah. Okey. So dekat sini pewter ada 2 atom asing iaitu antimoni dan juga kuprum. Okey. Right. Apa lagi? Contoh lain. Ku. Yang saya bagi ni formula tau anak-anak. Yang sebelah kiri ni. Dia adalah formula. Alright. Mamaku. Ni adalah dia punya alloy. Apa tu Du adalah merah So alloy dia nama duralumin. Alloynya nama duralumin. Okey. Kemudian A adalah atom tulen. Atom tulen satu je, yang depan tu je. So A adalah aluminium. Ini banyak sikit, duralumin ni banyak sikit. Okey. Kemudian mamaku warna hitam kan. So tu adalah atom asing. Okey. Okey, apa atom asing dia? Mamaku. Apa mamaku tu? Atom dia adalah ma kan? Okey, tambah oi. Alamak, dah terhilang dah warna-warna tu. Okey, tak apalah anak-anak dah terhilang warna dia. Mangan tambah magnesium. Mama kan? Magnesium tambah ku. Ku apa? Ku adalah kuprum. Ini formula nak ingat. Yang saya share ni sebenarnya formula nak ingat apa yang membina alloy. Apa lagi Gangsa, keluli, pewter, duralumin. Apa lagi? Loyang. Lokuzi. Cik pula Okay. Saya terhitamkan dia pula. Alah. Okey, lokuzi. Dia punya alloy nama dia loyang. Loyang dibina oleh logam tulen dia adalah kuprum. Okey, atom asing dia adalah zinc. Okey, sebab alang-alang kita dah sebut pasal alloy ni, so saya buat ni lah. Saya buat ulang kaji. So alloy adalah se. Ini formula belah kiri tu formula. Keluli. Ni alloy. Keluli. Pewter. Ni keluli. Ni keluli pula. Ni alloy. Tengok saya cakap benda tak betul lah. Mamaku.
So ni adalah duralumin, alloy nama duralumin. Ini yang buat kapal terbang ni, duralumin. Low adalah loyang basikal lumba semua buat daripada duralumin. Okay. Logam tulen dia warna biru. So kalau gangsa logam tulen dia adalah Ku. Ku tu apa? Kuprum. Okay, Ku adalah kuprum. Anak-anak boleh tahu, ni kita buat ulang kaji ni. Okay, Be. Logam tulen keluli, Be. Iaitu besi. Keluli buat apa? Keluli buat kereta, buat jambatan, buat struktur bangunan keluli. Pewter. Logam tulen dia T. Timah. Pewter buat apa? Bahan-bahan perhiasan tu pewter. Cantik kan? Dua mamaku. Duralumin atau masing dia A, iaitu aluminium. Okey. Yang saya warnakan biru. Ku, lokuzi. Okey, atau masing dia kuprum. Okey, apa benda loyang ni anak-anak? Contoh loyang ni adalah yang buat alatan besar, yang buat alat muzik, saxophone, semua tu daripada loyang. Ni antara yang saya ingat lah. Kalau nanti kita buat kelas tambahan lagi, kalau ada tips-tips yang saya ingat nanti saya kongsi. Okay? Sebab soalan boleh tanya tau. Contoh soalan, apakah logam tulen yang membina duralumin? So jawapannya apa? Aluminium. Apakah atom asing yang membina keluli? Jawapannya apa? Karbon. Satu kena hafal ni. Kena hafal. Kalau ni snip lah. Buat screenshot je. Screenshot je. Okey. Balik pada soalan tadi. Okey, balik soalan tadi. Kita dah tahu PBB nampak, tak nampak adalah kekerasan. PBB nampak adalah keadaan bahan selepas diketuk. Manipulasi jenis blok. Okey, so sekarang kita nak buat pemerhatian. Okey, pemerhatian mestilah tulis kaitkan dengan apa yang kita nampak dekat akhir eksperimen. Pemerhatian. Apa yang kita nampak dekat akhir eksperimen. So saya nak minta tolong Arif Imran. Arif, nak minta tolong. Nak minta tolong buat pemerhatian lah Arif. Boleh tak buat pemerhatian bagi blok kuprum? Apa yang Arif nampak dekat Rajah 1.1 ni? Pemerhatiannya ialah apa yang Arif nampak pada akhir eksperimen. So, apa yang Arif boleh nampak? Teruskan dia yang maklumat tu tak ada dalam slide kan? Apa berlaku pada kuprum? Yang ada dekat situ. Lepeh. Dia tulis apa? Dia label apa? Dia tak jadi blok lah kan? Tapi dia jadi Kepingan kuprum. yes, dia jadi kepingan kuprum. So pemerhatian kita tulis saja. Okey, kita tulis apa yang kita nampak. Blok kuprum menjadi kepingan kuprum. Pemerhatian kita tulis apa yang kita nampak. Blok kuprum menjadi kepingan kuprum. Okey, inferen sebab kepada pemerhatian. Kenapa blok kuprum boleh jadi kepingan kuprum? Kaitkan dengan PBB tak nampak. PBB tak nampak cerita pasal kekerasan. So, adakah blok kuprum keras? Kalau keras dia jadi kepingan ke lepas diketuk? So jawapan dia blok kuprum tidak keras. Blok kuprum adalah lembut. Okey, kalau kita tengok balik kan, pemerhatian kemudian inferen. Inferen ni adalah sebab kepada pemerhatian. Clue jawapan dekat PBB tak nampak. Okey, so pemerhatian kita blok kuprum menjadi kepingan kuprum. Okey, inferen dia apa? Sebab dia apa? Kenapa dia jadi kepingan? Sebab kerana dalam kepala jangan tulis kerana kat sini. Kerana blok kuprum lembut. Kerana blok kuprum tidak keras. Sebab tu saya tekankan ke anak-anak mesti tahu bergerak balas nampak, mesti tahu bergerak balas tak nampak. Kalau yang nampak kita tulis kat pemerhatian, yang tak nampak kita tulis dekat inference. Okey. Ni soalan senang. Ya saya. Cikgu Siapa tadi? Balkis
Kan dia cakap kerana dekat dalam kepala kan. Kalau contoh kalau dia jawapan kerana blok kumpulan lembut dapat markah ke? Okey, sebenarnya dapat je. Tapi dia jadi jawapan tu tak cantik lah. Bila pemeriksa tengok, ada kerana kat depan, jawapan tu tak cantik. Sebab saya risau macam baru-baru ni, 2020 punya kan, sangat straight tau. Macam, contohlah, ada kerana pun jadi salah. Saya sangat risau macam tu. Sebab tu saya ajar anak-anak, kalau benda yang tak boleh buat, jangan buat. Agak bahaya. Kalau nak letak kerana juga boleh, tapi dengan syarat buat macam mana tau? Gabungkan pemerhatian kerana inferen. Macam ni. Tapi jawapan anak-anak tu akan melempar ruah. Anak-anak punya perkataan tu akan lebih daripada tempat jawapan. Maksudnya, dia jadi jawapan macam mana tau? Macam ni. Blok kuprum, ni dekat inferen tau. Blok kuprum menjadi kepingan kuprum kerana blok kuprum lembut. Boleh buat macam tu? Yang tu boleh. Maksudnya, kita tulis dulu pemerhatian, kita tulis perkataan kerana, baru jawapan inferen. Boleh? Yang tu boleh. Tapi jangan mula kerana depan-depan ni. Tak cantik, tak smart jawapan tu. Kalau nak buat juga, kerana duduk dalam kepala. Selalu ingat, kerana dalam kepala, kerana dalam kepala. Okay? Lepas tu kaitkan dengan gerak balas, tak nampak. Barulah jawapan tu cantik, smart. Alright. So, inferen kita terkaitkan dengan apa yang tak nampak. Balkis, clear tak? Saya cakap ni Balkis. Faham tak? Faham. Okay, thank you Balkis. Alang-alang tu Balkis, apa dia pemeliharaan manipulasi Balkis? Soalan tadi ni? Manipulasi. Dia tadi blok Jenis blok. Yes, very good. Jenis blok. Okay. So kat sini tulis je jawapannya jenis blok. Kalau tak ingat cikgu, saya tak ingat. Ingat tips saya tadi. Tulis balik perkataan yang dia ada. Blok kuprum, koma, blok gangsa. Okay. Alright. Okay. Sekarang ni tiba saatnya untuk buat DSO. Definisi secara operasi. Gangsa ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, menyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Dia nak alloy. Siapa nak volunteer jawab DSO? Jangan risau, saya bantu. Saya tolong. Ke yang baru masuk, Raja Furqan. Raja Furqan boleh bantu nak buat DSO. Raja Furqan, Raja? Oh, Raja. Yeah. Raja boleh jawab tak DSO ni? Tak boleh lah. Kau awal-awal tak boleh kan? Tak apalah Raja, sebab awak pun baru masuk. Tak apa. Saja je Usik. Okay. Thank you Raja. Kalau saya nak minta tolong Abidah. Cikgu. Abidah. Kita buat DSO Okay. Pertama sekali, perkataan yang ditanya apa Abidah? Alloy. Yes, good. So kita tulis alloy kat depan sekali. Lepas tu kita ikut kita ikut cara jawab Alloy ialah, boleh tak pegang alloy? Boleh tak pegang alloy? Alright. So alloy ialah, kalau boleh pegang, kita bahan. Good. Bahan yang tadi kalau kita tengok balik, okay, saya terpaksa back kepada pemeliharaan gambar awal. Okay, so gangsa adalah alloy. Apa berlaku kepada gangsa ni Abidah? Blok gangsa lepas diketuk. Tidak berubah. Good. So kita patah balik kepada slide DSO. Okay. Alloy ialah bahan yang tidak berubah apabila, apa operasi dia? Apa yang kita buat dekat alloy tadi tu? Dia diketuk. Ya, betul. So itulah jawapannya. Okay. Alloy, kita ambil balik yang dia tanya. Ialah, alloy boleh sentuh tak? Boleh. So alloy ialah bahan yang kita kena kaitkan dengan gerak balas. Gerak balas nampak. Yang tidak berubah bentuk atau yang tidak menjadi kepingan. Mana-mana boleh. Sebab itu kita nampak yang tidak berubah bentuk. Saya ambil jawapan Abidah. So yang tidak berubah bentuk apabila
Apabila tu ambil operasi dia balik. Apabila diketuk. Okay. Dah dapat jawapan untuk DSO. Alright. Inilah contoh soalan aplikasi. Kaitkan. Cuba kaitkan dengan PBB tak nampak soalan ni lah, iaitu tentang kekerasan. Pada pendapat anda, mengapakah objek dalam Rajah 1.3 diperbuat daripada gangsa? Gangsa ni alloy tadi lah kan? So, Abida pun dah jawab tadi. Okay, di mana gangsa ni adalah alloy yang tidak berubah bentuk apabila diketuk. Okay, tapi kita kena kaitkan dengan PBB tak nampak. PBB tak nampak adalah kekerasan. Kan? So, kita kena kaitkan kenapa objek ni dibina daripada gangsa. So, anak-anak boleh direct je jawab, gangsa ialah alloy yang keras. Sebab dia tak berubah bentuk kan. So gangsa ialah alloy yang keras. Macam tu je. Sebab tu soalan aplikasi tak susah, tapi kena pandai-pandai kaitkan konsep yang ada dalam soalan. Soalan ni tanya tentang kekerasan bahan kan. So kita kaitkanlah, gangsa ialah alloy, dia adalah alloy yang keras. Macam tu je. Tapi kalau anak-anak, kalau soalan tanya apakah sifat alloy, ada 3. Kena hafal tau, 3 sifat alloy. Keras dan kuat, tidak mudah terkakis dan juga menarik. Sifat alloy keras dan kuat, tidak mudah terkakis dan menarik. Okay. Alright. Okay anak-anak, kita pun dah nak habis sebab ada lagi tinggal 7 minit, 6 minit sahaja menghampiri pukul 4. So saya bagi review sahaja next soalan tentang graf. Okay. Kalau soalan graf, pertama sekali yang nak kena buat ialah kenal pasti dia nak apa. Dia nak graf ke? Dia nak carta palang ke? Atau dia nak histogram? Kalau dia kata lakarkan graf, so graf yang dia nak adalah graf garis. Ni bentuk graf garis. Kalau lurus, guna pembaris. Kalau kalau anak-anak tengok garisan ni lurus, anak-anak tak pakai pembaris, terus hilang satu markah. Okay. Kalau lurus wajib guna pembaris. Tapi kalau garisan dia lengkung, jangan pula guna pembaris. Lengkung kena freehand. Lembutkan tangan, buatkan lengkung. Okay, buatkan lengkung. Alright. Carta palang. Kalau soalan tanya, lukiskan carta palang, tengok palang tu. Okay, sama ada kena buat histogram. Histogram adalah palang yang rapat-rapat ataupun palang yang jauh-jauh. Okay, dan pastikan palang tu mesti sama besar. Jangan satu gemuk, satu kurus. Sama besarlah palang dia. Okay, sebenarnya dia ada tips tau tentang variasi. Soalan palang selalunya keluar adalah variasi. Variasi ni adalah ciri-ciri lah kita belajar tingkatan 4. Bab 5, bab genetik. Okay, variasi, kalau variasi selanjar, variasi tu akan berubah-ubah seumur hidup. Contoh berat. Anak-anak masa baby dengan sekarang, of course lah berat berbeza kan. So benda yang berbeza itu adalah variasi selanjar. Berat, ketinggian, warna kulit berubah-ubah Warna kulit, bukanlah macam sesumpah tu kejap biru kejap hijau, tak. Tapi masa baby putih contohnya. Sekarang ni dah gelap sikit sebab main panas. Tu maksudnya berubah-ubah. Kepintaran berubah-ubah. Okay, so yang berubah-ubah semua hidup itu adalah variasi selanjar, palang dia rapat. Tapi kalau variasi itu ciri-ciri tubuh kita yang tidak berubah semua hidup. Contoh jenis cuping telinga. Ada orang melekap, ada orang bebas. Dan dia akan kekal seumur hidup, tak berubah seumur hidup. Apalagi jenis darah. Anak-anak kalau baby darah O, dah besar pun darah O. Tidak berubah. So yang tak berubah seumur hidup, itu dipanggil variasi tak selanjar. Palang dia tak rapat. Sebab tu saya selalu ajar anak-anak murid, kalau tentang variasi tak selanjar, ingat formula 3 tak. Formula 3 tak. Tak selanjar, variasi tak selanjar, tak berubah seumur hidup dan palang dia tak rapat. Tak selanjar, tak berubah seumur hidup, tak rapat. Okay? Nanti kita jumpa soalan nanti. Anak-anak nampaklah maksud saya ni. Okay, contoh. Ni lah soalan dia. 4 minit je tinggal lagi. Tapi saya run je lah. Okay, ni contoh. Soalan ni bila tahun lepas 2020. Okey, mengkaji jenis lekapan cuping telinga dalam kalangan murid di kelasnya. So ni ada cuping telinga. Cuping telinga kita manusia ada 2 jenis. Bukan cuping telinga ni daripada atas anak-anak. Tengok cuping, selalunya kalau perempuan dia tindik subang tu. Okey, tengok tempat tindik subang ni. Okey, so satu cuping telinga bebas. Cuba tengok cuping telinga masing-masing. Bebas ke lekap? Kalau lekap dia terus melekat dengan rahang. Rahang. Okey, cuping telinga bebas, cuping telinga
lekap. Anak-anak kena kira lah berapa banyak lekap, berapa banyak bebas. So saya terus bagi jawapan ni. Kalau lekap 10, kalau bebas 15. Tambah dua-dua dapat 25. Cek balik cukup tak 25? Mana nak tahu? Kiralah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Betul, jumlah telinga yang ada dalam gambar raja adalah 25. So anak-anak kena biasakan tambah kat sini supaya boleh buat cek. Oh, sebab tahun lepas kan masa saya marking ada orang buat sini 9. 9, 15 dah rugi. Kan? Okay, kira betul-betul. Alright. Soalan dia, lukis carta bar. Carta bar adalah carta palang. Carta palang. Variasi tak selanjar. Mana kita tahu sebab cuping telinga ni tak berubah seumur hidup. Ingat, variasi tak selanjar, formula 3 tak tak selanjar, tak berubah seumur hidup, palang dia tak rapat. So palang ni jadi macam mana? Alah, palang ni jadi macam ni. Kena lukis macam ni lah. Palang tak rapat sama besar. Okay. Kena ada skala yang betul. Tapi skala ni dia bagi. Skala dia bagi. Palang tak rapat dan sama besar. Okay. Soalan seterusnya ni soalan aplikasi. Nyatakan faktor yang mempengaruhi jenis lekapan cuping telinga seorang anak yang mewarisi cuping telinga ibu atau ayah dia. So faktornya adalah faktor genetik. Ni sebenarnya anak-anak kena ulang kaji balik lah. Variasi dipengaruhi oleh dua, genetik dan persekitaran. Kalau variasi tak selanjar memang dipengaruhi oleh genetik. Okay. Alright, next. Kita nak tengok lagi 2 minit, kita nak tengok jenis graf pula. So sekarang ni dia nak mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. So jisim ni adalah gerak ni manipulasi, inersia ni adalah gerak balas. Inersia dah belajar tahun lepas, dah belajar tingkatan 4 anak-anak inersia. So inersia ialah keupayaan objek nak kekalkan keadaan asal dia. Sama ada pegun tak bergerak ataupun dia bergerak. Itu inersia. Macam kalau naik bas tak gerak, tiba-tiba bas terus bergerak. So anak-anak akan ke belakang. Itu inersia. Ataupun naik motor. Motor paling senang. Anak-anak semua naik motor kan. Bila katalah anak-anak penunggang dengan pembonceng. Anak-anak pembonceng. Bila penunggang tu terus press minyak. Vroom. So apa berlaku dekat badan anak-anak? Of course badan anak-anak akan ke belakang. Itu inersia. Okay. So inersia pegun ataupun inersia bergerak. So dia bagi jadual, kita kena plot. Cuba tengok soalan. Saya nak tarik perhatian anak-anak dekat soalan. Lukis graf. Graf. Ingat tadi tips dia. Kalau graf adalah graf garis. So kita kena plot ikut jadual. Graf garis. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Ini adalah graf ke garis. Okay, ni graf garis. Plotlah satu-satu ikut jadual tadi. Okay, kalau keluar soalan, nyatakan hubungan antara jisim dengan massa ayunan. Formula dia semakin bertambah manipulasi. Paksi X manipulasi, paksi Y gerak balas. So semakin bertambah manipulasi jisim lah, semakin bertambah gerak balas. Gerak balas kat sini adalah massa ayunan. Okay, itu adalah soalan hubungan. Okay anak-anak, saya rasa setakat tu sahaja untuk petang ni. Okay, sekejap ya. Alright. Okay, setakat ni yang tinggal, yang masih lagi ada atas talian. Mungkin sebab line lah. Saya tak nafikan line pun ada main peranan juga. Okay anak-anak, ada soalan tak? Ada soalan tak untuk perkongsian kelas tambahan kita petang ni? Tak ada. Tak ada. Thank you Aizul. Arif, Imran okey? Okey. Okey. Alright, saya harap anak-anak clear. Tapi hari ni kita bincang teknik menjawab bahagian A je. Nanti saya bincang dengan mualimah anak-anak apa kita nak buat dalam kelas tambahan. In case anak-anak ada request, ada permintaan, boleh bagi tahu mualimah untuk sampaikan kat saya. Atau mungkin kita boleh buat grup kita kot. Boleh juga. Kita boleh buat grup WhatsApp ke, Telegram ke, tak kisah. Kita boleh kongsi-kongsi kat situ. Okay, boleh nanti saya bincang dengan mualimah anak-anak lah macam mana. Ada, kalau tak ada soalan, tak ada soalan ni, betul ni? Ya saya. Ada. Bagus. Kalau apa ni kelas ni cikgu rekod ke? Rekod, saya rekod. Saya nak boleh. Boleh. Itu yang pentingnya kalau kita ada WhatsApp group nanti. Senanglah saya nak pass
bahan kan. Tak apa, nanti saya minta Mu'alimah macam mana, minta seorang nanti seorang ke, and then kita arrange WhatsApp group ke, Telegram group ke, nanti saya bagi. Tapi untuk petang ni saya pas dekat Mu'alimah anak-anak lah. Boleh? Nanti Balkis ambil dekat Mu'alimah dekat Mu'alimah anak-anak kelas Cikgu Hafizah kan, Mu'alimah Hafizah kan. Nanti saya bagi. Alright. Okay. So don't worry lah. Nanti saya bagi kat Mu'alimah Ya Balkis? Selalu ketua kelas siapa? Okay. Ketua kelas siapa anak-anak? Muhammad Zain. Oh Zain. Zain nanti buatlah WhatsApp group. Boleh tak Zain? Dah ada WhatsApp group dah Maklimah. Ya. Kalau tu bolehlah masukkan saya ataupun Zain, ataupun saya berhubung dengan Zain je. Maksudnya nanti saya bagi bahan kat Zain, Zain masukkan dekat WhatsApp group. Pun boleh juga. Mana-mana lah. Mana-mana yang mudah. Okay. Alright. Okay anak-anak tu saja. Okay, saya nak minta Aizul semula. Aizul boleh pimpin tasbih kafarah dan wala'an Aizul. Silakan. So yang penting anda faham apa yang kita nak buat untuk petang ni, iaitu pembentangan 2 tajuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Apa nanti untuk Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sangat perlu buat nota ataupun impian tak hilang. Hilang. Dah hilang. Soalan tak nak? Okay, soalan. Tak apa, kita baca sendiri. Subhanakallahumma bihamdika. Itulah hilang. Aizul tak apalah, mungkin sebab lama sangat dah kot. Okay, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Anak-anak, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Kalau ada apa-apa Zain boleh berhubung dengan Mu'alimah untuk kita arrange lah macam mana untuk mudahkan. Okey, jumpa lagi minggu depan anak-anak. Bye. Assalamualaikum. Sama. Sama. Maklimah, maaf masuk lambat. Ya, sama-sama insya-Allah. Bye. Masuk lambat Maklimah. Tak apa, Furqat Raja, tak apa Raja. Nanti masuk awal sikit tau. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Sama, bye.